contohnya kita contohnya satu ayat ni lah, satu statement ya. Okay, okay students, this is my solution and I do encourage you actually to find other kind of solution. Maksudnya pergilah cari solution lain yang boleh sama compete dengan solution ni. Jadi sebenarnya peluang bila kita buat PDPR ataupun online learning ni ialah peluang kepada pelajar untuk ada skill self-explanatory. Maksudnya skill pada dia untuk cari by himself or herself ilmu-ilmu yang patutnya dapat instead of just bergantung harap hanya kepada kita. That's why kita kata kita ni bukanlah content feeder tapi kita ni content facilitator. Kita ni boleh jadi orang yang facilitate macam mana student dapat cari ilmu-ilmu lain di luar selain daripada kelas kita. So aktiviti yang sepatutnya berada dalam kelas kita is no longer lecture. Okay, dia bukanlah satu lecture base tetapi dia banyak aktiviti base yang dapat engage balik, dapat connect balik all the information yang student belajar daripada activities, self-exploratory activity yang dia dapat tu. Jadi dia bawa masuk dalam kelas dan kat situlah berlakunya engagement. Takkan tetapi kalau kita repeat balik, contohnya kita buat dalam kelas, kita buat lecture, kita repeat balik, ambil aktiviti yang sama, masuk dalam sesi PDPR ataupun online learning, inilah menyebabkan berlakunya behavioral engagement dipanggil. Okay, not cognitive engagement. Maksudnya engagement yang dibuat tu dia tidak dapat activate the thinking level of the student. Itu antara salah satu penyebab berlakunya disengagement. Bukan yang saya cakap, paper ni yang cakap. Okay, kurangnya yang kedua, kurangnya emotional attachment. Ini ada juga satu isu. Contohnya cikgu saya asyik mengajar saja sepanjang sesi kelas tu non-stop. Maksudnya cikgu dia bercakap je, bagi lecture kan. Jadi tak berhenti, tak ada engagement, tak ada orang kata apa, kalau engagement tu macam itulah. Murid-murid faham ke tak? Kan? Kalau kita tanya soalan yang sama dalam kelas pun, murid-murid faham ke tak? Jawapannya ada apa? Sama ada yes ataupun no. Faham ataupun tak kat mana? Semua tu dia punya kalau traditional kelas macam tu lah kan. Tapi kalau dalam kelas, dalam online ni option dia lagi senang. Kalau dia faham ke, dia tak faham ke, dia tak akan jawab. Dia akan basically just mute, dia akan quiet. Okay? Jadi ada time-time tertentu yang sebenarnya cikgu kena lebih banyakkan emotional attachment. Pendidik perlu banyakkan emotional attachment dengan pelajar dalam kelas. Kan? Kadang-kadang ialah dia ada aktiviti storytelling masukkan dekat situ ataupun aktiviti, ada kadang-kadang kita kena suntik dengan motivasi. Kadang-kadang kita kena macam ada personal touch dengan pelajar-pelajar itu. Sebab ada juga antara perkara yang dikomen maksudnya dalam paper ni, contohnya statement by student, saya tak kenal sangat cikgu dan rakan kelas saya, jadi saya tak ada motivasi pun saya nak engage dengan kelas tersebut. Okay, jadi that is actually second reason. Okay, pertama sekali tentang behavioral engagement, second reason ialah kurangnya emotional attachment. Antara masalah-masalah lain juga yang kita boleh kaitkan ialah masalah peranti yang tidak sesuai. Contoh macam tadi, mungkin ada yang mengatakan bahawa pelajar boleh update dekat Instagram tapi join kelas tak ada, tak mau. Ada kemungkinan disebabkan kerana kalau dia join dalam kelas, mungkin dia ada handphone semata-mata. Kalau dia nak tengok apa yang dia sharing, slide contohnya, bila slide tu tulisan dia terlalu kecil ke, tak nampak, dia macam hilang motivasi lah bila dia nak tengok daripada phone. Contohnya kan, that is one of the reason. Ada juga yang alasan yang lain, maksudnya benda-benda perkara lain menyebabkan student tak engage well dengan the teachers ataupun the lecturers sebabkan pendidik yang tidak mahir dalam mencipta instructional video ataupun content. Contohnya bila kita nak buat digital content, digital video, okay, kita buat asal jadilah, asal boleh disebabkan kita pun sendiri memang kurang orang kata apa kemahiran digital kita. Dan dalam masa yang sama pelajar-pelajar pun ada yang tak mahir dengan kemahiran digital walaupun macam mereka ni orang kata mereka ni dia adalah digital native maksudnya orang asal-asal daripada kecil bangun dilahirkan memang dah diberikan dah ada kemahiran digital ni, baby pun dah pandai swipe. Tapi tak semestinya mereka tahu dari segi content creation. Okay, content creation ni which means that they need to learn. Maksudnya siapa-siapa pun, kita sendiri pun kalau kita nak buat video, kalau kita nak buat slide ataupun kita nak buat content dan yang lain-lain sebenarnya yang
yang lebih bersifat kreatif dan sebagainya, memang kita kena spend masa. Sometimes our kata apa, perseverance tak cukup kuat untuk completekan task tersebut. Jadi bila contohnya kadang-kadang kita bagi task kepada pelajar untuk pelajar buat video ataupun pelajar buat apa-apalah yang berkaitan dengan kemahiran kreatif dan sebagainya, without giving ample time kepada mereka, dia jadi menyebabkan student ni akan rasa stres, dia akan rasa pressure dan dia akan rasa hilang motivasi untuk siapkan task tersebut. Walaupun task tersebut nampak menarik, nampak kreatif, tapi bila tak ada support, bila tak ada scaffolding daripada pendidik untuk bagi pelajar-pelajar tu mahir dengan menggunakan kemahiran digital ni, jadi pelajar-pelajar akan rasa dia akan macam feel waste of time. Itu antara satu perkara yang kita kena concern jugalah. Satu lagi, memang kita faham bahawa this is a forced situation, yang mana emergency remote teaching ni kan, like everybody being forced to teach online, everybody being forced to learn online. Jadi pengalaman pembelajaran atas selain yang tidak efektif ni juga berlakunya disengagement juga. Okay, tapi benda-benda perkara macam ni kita boleh atasi. Maksudnya benda ni kita dah lalui kan sepanjang 1 tahun. Jadi sepatutnya kita akan ada improvement pada diri kita sendiri dan juga kepada pelajar. Okay, jadi cumanya mungkin antara yang saya nak tekankan adalah 2 perkara di atas ni, iaitu dari segi behavior engagement dengan emotional attachment ni adalah perkara-perkara yang boleh menaikkan lebih engagement kalau kita ubah. Okay, so that is actually some of the reason kenapa berlakunya disengagement. Jadi ada soalan kenapa kita memerlukan engagement dengan pelajar. Sebabnya kalau kita tengok daripada graf ni, mungkin kalau kita tengok betul-betul daripada graf ni, kita nak pelajar-pelajar kita dia ada high cognitive processing. Maksudnya dari segi kemahiran berfikir dia boleh, kita nak kemahiran yang hot tadilah, high order thinking skills, kemahiran buat analytical thinking, critical thinking dia very high. Dan selalunya kemahiran yang berfikir macam ni akan dikuasai oleh pelajar-pelajar yang memang cenderung kepada akademik. Maksudnya dari segi cemerlang akademik dia boleh dapat buat. Kalau kita bagi lecture yang macam biasa ni pun, dia bila dia dapat dengar tu macam, oh okay, this makes sense, okay. Lepas tu dia punya sel-sel otak dia terhubung lah kan. Boleh connect dengan information yang dia dapat dekat sini, boleh connect dengan information yang dia belajar minggu lepas, boleh connect dengan benda yang dia cari sendiri, dengan self-learning sendiri. Jadi pelajar-pelajar ni tidak menghadapi masalah sangat bila kita berikan dia sebarang info melalui passive learning activity. Tapi kepada pelajar-pelajar yang tak berapa minat dengan belajar, dah lah masuk kelas pun kena paksa, dah lah bila kena kata apa, dah lah bila masuk katalah sambung kat universiti pun macam ini mak bapak suruh, dia malas, dia nak fikir nak kerja je contohnya. Dia jadi seorang pelajar yang tak ada motivasi. Jadi bila dia masuk dalam kelas kita yang memang bersifat sahala, tak ada interaction, tak ada engagement dengan mereka, menyebabkan pelajar-pelajar ni memang motivasi dia akan remain very very low. Jadi that's why kalau kita tak ubah dengan cara pedagogi ataupun cara kita menyampaikan, cara kita mengajar dalam kelas kita walaupun dalam online kelas, ia akan menyebabkan pelajar-pelajar ni akan maintain motivasi dia rendah dan kemahiran berfikir dia pun tak akan berubah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena activate the class. Activate the class, kita lakukan ada aktiviti-aktiviti di dalam kelas yang sepatutnya boleh menyebabkan gap ni kita dapat closekan. Okay? Gap antara academically inclined student dan non-academically inclined student dapat close kalau kita buat lebih banyak active learning activities. Okay? Lalu, okay, saya nak tanya, bila saya dah cerita sikit pasal disengagement, bila saya dah cerita sikit kenapa perlunya engagement, mungkin satu lagi yang saya nak tanya, banyak respon saya tak sempat baca kat sini, tak apa. Saya nak tanya, apakah yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan engagement? Boleh kongsikan tak idea anda? Mungkin di sebalik kisah-kisah ngeri anda telah berjaya keluarkan success story. Mungkin sebab aku tak nak lagi kisah ngeri ini berlaku pada diriku, dan jadi saya rasa saya nak ubahlah saya buat some kind of activity, ataupun you have some idea tapi tak pernah buat lagi, mungkin boleh kongsikan. Okay,
Boleh tak share dengan saya again? Kita pergi dekat menti.com, kod yang sama 95180647. Apa yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan engagement? Kongsikan idea anda. Okay. Okay, saya bagi 2 minit untuk kita respon dan kita tengok apakah idea-idea yang kita dapat daripada session ini. Award markah untuk setiap aktiviti, semua jadi carry marks untuk grade akhir. Okey. Yang lain-lain macam mana? Saya meminta maklum balas dari pelajar menggunakan poll di Telegram. Setiap metod baru yang saya gunakan akan lihat pada maklum balas tersebut. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat supaya pelajar-pelajar kita dapat engage dengan kita? Okay, minta pendapat peribadi, bagi token untuk kehadiran. Apa lagi? Apa lagi yang kita boleh buat dalam kelas? Gunakan pelbagai tools yang interaktif bagi menarik minat pelajar. Kerap memanggil nama pelajar untuk komunikasi dua hala. Okay. Buat pop quiz guna Kahoot. Involve pelajar dalam setiap tutorial. Buat pop quiz guna Kahoot. Okay. Pelbagaikan medium perhubungan, Google Classroom, WhatsApp, Telegram, etc. Okay. Kerap buat aktiviti yang berinteraktif seperti Mentimeter. Okay. Apa yang saya lakukan ialah saya beritahu pelajar yang saya akan adakan kuis soalan di sepanjang kelas. Contohnya selepas 5 slide, saya adakan kuis atau soalan. Okay. Saya telah buat grup Telegram, dipecahkan menjadi kumpulan kecil dan saya akan sesi respon dalam kumpulan tersebut. Segala persoalan akan dijawab di situ dan saya senang membimbing pelajar. Ya, sebab student-student ni dia akan rasa macam takut sebenarnya bila duduk dalam kelas yang besar. Ya, jadi dia lagi susah nak respon dengan kita. Bagi reward buat mereka rasa dekat dengan kita. Okay. Sentiasa PM atau kontak pelajar yang lemah untuk mengetahui masalah yang menyebabkan mereka berinteraksi. Perhaps boleh bagi task which requires everyone to participate. I prefer to have small group discussion with students so that everyone can interact and participate. Ubah cara komunikasi, elak guna wording yang bersifat paksaan. Okay. Apa lagi? Apa lagi yang kita boleh rasa macam kita boleh dapat tingkatkan engagement dengan pelajar? Bagi tugasan siapa yang perlu jawab soalan dalam kelas. Sesi bercerita dan minta interaksi pelajar. Okay. Sentiasa adakan aktiviti. Apa lagi cikgu-cikgu dan para pensyarah pendidik sekalian, apa lagi yang boleh kita buat yang kita rasa macam okay, I need engagement daripada student? Boleh kongsikan juga. Sentiasa memanggil nama pelajar untuk student bagi respon dan menguji setakat mana student faham apa yang kita ajarkan. Micro learning and micro task. Bual santai sebagai selingan, pelbagaikan konten, guna aplikasi terkini seiring dengan zaman pelajar yang digital dan gamers ni. Beri pujian kepada pelajar yang hadir dengan share gambar dalam grup kelas. Okay. Bagi pujian kepada pelajar dan motivasi ringkas, baru sambung balik. Janji rewards. Okay. Gunakan dua platform untuk komunikasi pelajar, MS Team dan grup WhatsApp. Sekali-sekala panggil nama pelajar untuk bertanyakan feedback, bertanya khabar. Okay. Alhamdulillah kehadiran pelajar bagus. Bagi pelajar tidak hadir, saya cuba menghubungi mereka dan mengetahui masalah yang dihadapi. Saya juga pernah menghantar kerja khas bagi pelajar yang bermasalah untuk kelas online. Okey. Bagi giveaway, transfer duit online. Wah. Okey, 1 atau 2 pelajar pertama boleh execute coding diberikan. Okey, memahami kisah murid setiap seorang. Alright, alhamdulillah. Thank you for the sharing. Thank you for the sharing. Thank you for the ideas. Mungkin ada idea-idea yang tuan-tuan dan puan-puan semua dapat bila kita tengok ada sharing daripada yang lain. Oops. Okay. Right. Apakah yang perlu kita lakukan? Okay, ada 3 benda yang saya cuba summarize, yang saya rumuskan daripada bila saya baca daripada artikel-artikel paper ni dan juga dari segi pengalaman peribadi sendiri saya, daripada refleksi student-student saya, bila sebab
saya setiap kali saya buat some kind of activity, saya bagi assessment ke, saya bagi saya after contohnya lepas sebulan saya buat kelas ke contohnya, saya minta student saya buat reflection. Dan daripada situ saya boleh dapat tangkap sebenarnya apa benda yang pelajar perlukan, apa yang pelajar rasa macam okey, apa pelajar yang rasa macam tak okey. Tapi at the same time ada pelajar yang sebenarnya benda yang tak okey pun saya rasa sebenarnya ini adalah ada satu isu yang saya kena address. Bukan kita nak fulfill everything, tapi sebab ada benda-benda yang sebenarnya kita kena buat correction. Okay. Jadi antara 3 perkara yang saya nak kongsi kat sini, selepas ni saya cuma akan explain 2 perkara je. Sebab yang pertama tu, kandungan atau bahan yang mudah difahami dan menarik perhatian, itu tugas Don kejap lagi. So Don akan ceritakan macam mana nak gunakan Canva, okay? Macam mana nak gunakan Canva supaya dapat tarik interest student, okay? Untuk dapat tarik interest student. Sebab memang saya, to be honest, let me share a bit lah in term of apa yang kalau tengok reflection pelajar-pelajar saya kat sini, saya minta student saya buat reflection setiap kali kan. Macam contohnya most of the reflection kat sini dia akan highlightkan tentang slide saya. Dia kata contoh kalau saya klik kat sini okay, the slide are interesting and colourful. Cuma bad experience dia always sleepy in class sebab kelas saya start pukul 8 pagi. Kan? Memang time budak-budak tidur malam-malam dia orang menjaga sampai pukul 2-3 pagi. Bila bangun pukul 8 memang tak boleh nak tumpu lah sangat kan. Tapi most of the time actually these are actually the memang dia komen ialah benda yang dia komen ialah dia suka slide. Dia suka slide kita. Dia kata Dr. Stazli slide is easy to understand. Lepas tu slide saya macam mana? Saya tunjuk sekejap Saya bawa pergi ke saya cuba bawa pergi kat Canva balik. Okay, saya nak tunjuklah contoh-contoh slide yang saya buat untuk kelas saya. Kelas saya ialah pelajar universiti, dia orang pun suka benda-benda yang nampak macam comel-comel ke apa ke, memang dia orang sukalah. Ni contohnya, ni antara slide yang saya kongsikan dengan pelajar saya lah. Bukan saya ajar subjek heat transfer. Okay. Jadi ada antara benda-benda, ini antara slide saya lah, slide yang saya buat dan saya kongsikan dengan pelajar saya. Okay. Antara yang lain, contohnya kalau slide yang saya boleh kongsikan juga, ni macam ni contohnya. Ni saya buat slide. Memang saya kena redo balik lah all over again. Today's outline. Lepas tu kalau tengok style saya ada recap. Okay, let's recap apa yang dia orang dah belajar. Kemudian saya akan ceritakan kejap lagi sebenarnya apa reason saya buat soalan. Kalau perasan ada soalan-soalan, ada activity recap dan kemudian ada explanation kan, video saya. Dan ni memang student akan gunakanlah sebagai part of the notes on top of saya minta dia orang sendiri kena pergi cari textbook dan sebagainya untuk dia orang study lah. So ini contoh contoh slide saya lah yang saya kongsikan dengan pelajar-pelajar. Okey. Jadi tu yang pertama. On top of that, other than slide, of course kalau kita buat video pun bukanlah video yang macam panjang berjela, video yang macam tak ada interaction langsung dengan student. Video yang macam kita cakap seorang-seorang kan, jadi student pun akan rasa boring. Apatah lagi bila kita cakap kamu semua wajib tengok video saya, ya Allah. Okay, so we have to be very kreatif lah. Tapi saya tak akan sentuh lah perkara-perkara tersebut. Yang kedua ialah pedagogi yang berimpak. Okay, yang inilah pedagogi inilah sebenarnya kalau saya tengok antara perkara yang dapat tingkatkan cognitive engagement ialah dengan cara menggunakan pedagogi yang impactful. Okay, tak kisahlah sama ada nak pakai pedagogi team based learning ke, active learning ke, problem based ke, project based ke, dan apa-apa challenge based learning ke contohnya, asalkan kita tahu kenapa kita gunakan pedagogi tersebut, itulah yang akan membantu pelajar-pelajar kita dapat cognitive engagement. Ingat tadi kalau kita sebut salah satu reason kenapa pelajar-pelajar ni tak dapat
engage dalam kelas ialah kerana mereka terlalu banyak behavioral engagement instead of cognitive engagement. Cognitive engagement ni nak buat macam mana? Kita kena gunakan pedagogi yang betul. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita kena mencipta pengalaman pembelajaran bermakna lah. Yang ini kita nak address emotional attachment kita dengan pelajar-pelajar. Okay, so these are the two things yang saya akan cuba address dan tamatkanlah sebelum jam 11 suku kejap lagi. Sebab 11 suku nanti saya akan cuba buka untuk question and answer. Dan lepas tu saya akan paskan kepada Don. Okay, right. So antara benda yang kita kena cover ialah kita first thing first, bila saya sebut tentang pedagogi yang berimpak, ada satu aktiviti atau satu pedagogi yang saya nak sentuh kat sini yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh guna dalam kelas online. Okey, selain daripada aktiviti mungkin pedagogi yang lebih kompleks, tapi salah satu pedagogi yang boleh diguna pakai untuk online learning ni dipanggil sebagai active learning. Okey, menggunakan pembelajaran aktif di atas talian. Okey, apakah itu active learning? Active learning ni kalau kita tengok sebenarnya kita masih lagi kadang-kadang kita tak nak run away daripada giving lecture. Macam saya sekarang lah, saya pun masih lagi bagi lecture. Okay, this is still considered a lecture. Tapi apa yang kita lakukan ialah kita dalam sesi lecture kita tu, kita ada some kind of activity in between. Bukan aktiviti di hujung, bukan aktiviti di awal sahaja, tapi ada aktiviti di awal, di tengah dan di hujung. Okay. Jadi macam mana kita nak apa yang kita dipanggil aktiviti ni ialah yang kalau kita start mula-mula kita panggil sebagai advanced organizing. Kemudian yang di tengah-tengah tu, okay, yang ni 3 to 4 minutes turn to partner ke semua tu, yang ni dipanggil sebagai intermittent discussion, dan yang terakhir kita panggil sebagai closure. So kalau kita tengok dalam 1 jam lecture, usually kita akan bagi lebih kurang dalam 10 minit, 10 ke 12 minit. Ini bergantung sebenarnya, dia bergantung kepada tahap attention, fokus pelajar-pelajar kita kepada kita. Kalau sekolah rendah ke contohnya mungkin lagi pendek lah dia punya retention time dia. Jadi apa yang kita buat ialah kita cuba letakkan some kind of activity di tengah-tengahnya, dan aktiviti ni memang ada teknik dia. Dia bukan semata-mata just bagi tanya soalan, okey kamu faham ke tak? Itu bukan aktiviti. Okey, dia ada aktiviti lain, aktiviti yang involve diri dia dan kawan-kawan dia, dan ada perkongsian di dalam kelas. Okey, so saya akan sentuh kejap lagi. Tapi kok mana pun dia panggil dalam bentuk bookends model ni. Okey, kalau kita letak bookshelf kan ada satu divider dekat ujung, ada satu end dekat satu lagi bookshelf kan tutup. Jadi in between that kita ada activity what we call as intermittent discussion, ada advanced organizing and ada closure. Okey, kenapa kita kena buat advanced organizer? Okay, so advanced organizer ni bila kita nak ajar sesuatu perkara yang baru kepada student kita, the only way yang pelajar-pelajar tu boleh make sense dengan ilmu yang dia belajar tu ialah kita cuba connectkan dia dengan ilmu yang dia dah pernah ada. Contohnya kita nak masuk ke topik yang baru kita nak ajar, kita kena cuba relatekan topik tu dengan sesuatu yang dia familiar. Contohnya macam kat sinilah, kalau kita kata mengaitkan subjek sains ke dengan filem-filem science fiction, okey, ataupun contohnya kita tanya soalan berkaitan dengan kita kaitkan dengan Harry Potter, ataupun mengaitkan aktiviti dalam rumah seperti memasak, baca kopi, supaya kita dapat kaitkan dengan konsep yang baru. Contohnya macam saya kan, saya ajar subjek thermodynamics, okey, subjek thermodynamics. Jadi bila saya minta pelajar kaitkan dengan aktiviti thermodynamics, saya cuba ajar kaitkan dengan sekeliling lah. Contohnya aktiviti memasak, ataupun bila nak panaskan air panas contohnya kan, benda yang they are very familiar with. Itulah dipanggil sebagai advanced organizer, supaya kita dapat connect the old knowledge with a new knowledge. Tapi bila kita buat advanced organizer ni, again, we are not the one who actually bercakap. Kita akan bercakap tu kemudian sikit, tapi kita bagi aktiviti pada student. Contoh paling mudah ialah contoh tadi lah. Kalau tuan-tuan perasan sebenarnya apa yang saya buat awal-awal tadi, kalau ikut awal-awal slide, saya tanya soalan kan, adakah ini cabaran yang anda lalui sepanjang PDPR online learning? Lepas tu saya minta kongsikan pengalaman ngeri. Ini adalah contoh advanced organizing yang saya buat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya tuan-tuan puan-puan ada some experience in order for you to relate with the new topic.
Ataupun soal, lepas tu saya bagi satu aktiviti, perasan tak? Kalau kita tengok, apakah saya cerita pasal disengagement. Kemudian saya cerita pasal kenapa kita perlukan engagement. Lepas tu saya tanya soalan pula. Apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan engagement? Ini adalah salah satu contoh intermittent discussion yang saya buat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Make sense tak? Perasan tak? Okay? Jadi itu adalah contoh-contoh active learning yang kita boleh buat dalam kelas. Okay? Engagement yang kita boleh buat dalam kelas. So first thing first, kita kena start dulu dengan advanced organizer. Okay? Advanced organizer. Sebenarnya banyak teknik-teknik topik yang kita boleh pakai. Tapi sebenarnya dia kena pastikan bahawa there are interaction or engagement yang berlaku dalam kelas tadi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, intermittent discussion. Okay, kita buat intermittent discussion ni, selalunya intermittent discussion ni dia ada involve 3 steps. Okay, yang pertama sekali dia ada individual construction. Maksudnya bila diberikan soalan, okay, dia akan cuba diberikan masa untuk fikirkan seorang-seorang. Saya tak dapat buat dalam senario sekarang ni sebab the number of students are very high, a lot kan. Lepas tu saat ni kita nak buat breakout session apa semua, it will take some times. Tapi usually online class ni kalau kita ngajar kelas yang 30 orang, 40 orang student, sangat-sangat efektif kalau kita gunakan kaedah breakout. Okay? So apa yang kita buat, kita bagi soalan kat student, lepas tu kita minta dia fikirkan, okay, kamu fikirkan jawapan ni for the next 1 or 2 minutes. Okay? 1 or 2 minutes, fikirkan jawapan dia. Jangan respon apa-apa lagi kat saya. Okay? After that, okay, sekarang ni saya akan masukkan kamu dalam breakout session masing-masing. Jadi ada platform-platform tertentu. Saya tak pasti Google Meet yang disubscribe oleh Delima macam mana untuk MOE. Tapi ada contohnya kalau kita pakai Zoom ke, platform Zoom, Cisco Webex ataupun Microsoft Teams tu sendiri, kita boleh buat breakout activity. Bila kita buat breakout, student ni akan masuk group breakout masing-masing. Dia akan bincangkan tentang topik yang kita bagi tu for the next 3 to 5 minutes. Okay. Lepas tu kita akan panggil dia masuk balik dalam kita punya main session kita. Dan lepas tu barulah kita minta dia berkongsi. Okay. Berkongsi tak semestinya dia kena unmute mikrofon. Boleh juga kalau kita nak minta ada grup-grup tertentu unmute mikrofon dan bercakap tentang apa yang dikongsikan. That is also one way. And another way is actually we use the technology lah. For example, like kita buat sharing dekat Mentimeter. Okay. So, contoh-contoh aktiviti yang kita boleh pakai ialah think, pair, share. Think, pair, share ni macam tadi lah. Kita fikir seorang-seorang, lepas tu kita pair up or as a team. Ataupun lepas tu kita share. Ataupun kita boleh bagi cooperative note taking pairs. Contohnya, students bila dia dengar kita punya lecture, kita minta dia tulis nota. Daripada awal kita remind dia, okay, you have to write some notes. Lepas tu in the middle, dalam discussion tengah-tengah tu, kita cakap kat dia, okay, now we stop for a while. Okay, I'm going to put you into the breakout and I want you to compare your notes. So dia buatlah some kind of comparison. Dia ambil comparison nota dia, lepas tu dia top up nota orang ni top up nota dia, something like that. So they have a rich notes actually because they have discussed about the notes. Okay, that is cooperative note taking pairs. Another one is in class team. In class team macam kita buat yang breakout yang ramai-ramai yang bagi soalan yang lebih kompleks sikit. Buat in class team, they discuss about it. And then lepas tu dia buat share juga. Sama juga lebih kurang kaedah je dengan team pair share. Tapi of course, there are plenty of it. There are plenty of techniques yang kita boleh pakai, especially dalam kita nak buat intermittent discussion ni. Okay, saya nak tanya soalan yang ni. Mengapa pentingnya diadakan aktiviti intermittent discussion? Boleh tak jawab dekat saya, dekat Mentimeter ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih bersama saya lah. Mengapakah pentingnya diadakan aktiviti intermittent discussion? Cuba fikirkan for the next 30 saat dan mungkin boleh share jawapan lah. Sebab saya nak terpaksa skip, tak boleh nak buat breakout Kerana mungkin mungkin kita boleh buat breakout dan kita boleh ada perbincangan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan terus dan jawab kat sini. Mengapa pentingnya kita adakan aktiviti intermittent discussion? Mengapa kita tak pulun je habiskan lecture, lepas tu nanti buat aktiviti kat ujung-ujung? Kenapa kita kena buat kat tengah-tengah? Nanti tak habis syllabus ni. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okay, boleh kongsi dengan saya.
Student stay fokus untuk tahu pelajar boleh ikut atau tak apa yang kita sedang ajar, untuk engagement, untuk tahu learning pace di mana learners berada, to keep the students on track, to make the orang stay focused and excited and feel satisfied. Okay, rest and refocus. Tahu kefahaman pelajar, dari situ boleh nilai kaedah pengajaran. Apa lagi? Untuk elakkan pelajar boring, menaikkan semula motivasi pelajar dan elak kelas menjadi bosan dan mendata dengan bebelan pensyarah sahaja. Saya bebel ke? Okay. Saya telah apply intermittent discussion dalam kelas saya. Pelajar yang pandai akan bantu pelajar yang lemah untuk lebih faham. Okay. Very good. Untuk pastikan pelajar masih lagi berada di mood pembelajaran, faham apa yang dipelajari, supaya pelajar tak bosan dengan hanya mendengar lecture. Untuk memastikan pelajar sentiasa aktif dalam kelas kita, to ensure that we are on the same page. Yes, student masih bersama kita ataupun tak. Self-scaffolding. Okay, supaya student dapat take part dalam sesi PDP dan faham apa yang dia belajar, to maintain the engagement dan elak kebosanan. Penting supaya kita boleh memperbaiki cara penyampaian dan ada perbincangan dengan rakan lain. Okay. Ada lagi ke nak kongsi dengan saya? Mengapakah pentingnya kita adakan aktiviti intermittent discussion? Okay, menarik balik attention pelajar, student can give their POV instead of spoon-fed by lecturer. We can enrich nota pelajar untuk pastikan pelajar sentiasa fokus dalam kelas supaya student tak rasa mengantuk dan dapat memastikan pelajar memahami apa yang kita ajar. Okay. Mengantuk ke sekarang? Okay, sekurang-kurangnya ada pergerakan menaik, takut lelap. Okay. Kekalkan momentum dan dapat wujudkan student-centered learning. Sesi kelas tak bosan, dapat capai outcome yang kita nak. Okay. Lain-lain macam mana? Ngantuk ke? Interaksi bersama pelajar. Okay. Alright, so kita dapat 31 respon. Thank you for that. So let me bring back you to the slide. Antara sebab kita perlu adakan aktiviti intermittent discussion, kalau kita tengok pada graf ni, ini memang study ya, ada satu study being made. Kalau kita contohnya, kita buat lecture, non-stop lecture, cakap je for the next 50 minutes, apa yang berlaku, student akan fokus kat kita only for the next 10 minutes saja. Selepas tu apa yang berlaku? Dia punya fokus dia akan menurun. Fokus dia akan menurun. Dan apa yang kita boleh buat untuk maintain fokus dia ialah kita dengan beri aktiviti ataupun exercise ataupun kita bagi break in between. Okay. Bila kita bagi break in between, dia akan dapat actually lebih banyak fokus retention kepada kita. Itu berbanding dengan kita kalau contohnya, that's why sebenarnya kalau kita buat dulu lecture, lepas tu towards the end baru kita nak buat aktiviti, student dah sebenarnya separuh daripada diorang dah lost. Jadi bila dia nak buat aktiviti berdasarkan lecture kita, dia akan rasa lost. Dan dia akan rasa hilang motivasi dia untuk terlibat, keterlibatan dia. Okay, so that is one reason. Second reason is actually kita dapat bagi feedback kepada student. Kalau kita ingat dalam teknik pentaksiran, teknik assessment kita ada dua. Sama ada kita pakai formative ataupun summative assessment. Summative assessment selalu kita bagi markah. Kita bagi markah, kadang-kadang kita bagi markah feedback tu lambat. Kan? Student dah ada assignment lain, test lain along the way, baru kita bagi markah kat dia. Jadi dia tak sempat nak improve herself or himself, dah kena buat assignment lain, test lain pula. Tapi kalau kita buat formative assessment, dia akan dapat in-class feedback. Jadi pelajar dapat tahu sebenarnya apa yang dia belajar ni, is it a correct way of learning things ataupun sebenarnya it is not. Okay, ataupun sebenarnya dia some misconception that need to be corrected. So that's why kita buat intermittent discussion. Okay. Dan yang terakhir, kita kena buat closure lah. So closure ni ialah pelajar kita, dia perlukan maklum balas. Apa-apa pun bila towards the end kita recap balik apa benda yang pelajar-pelajar dah belajar. Contohnya kita pun dapat at the same time sama ada teknik yang kita gunakan pada hari itu dapat menjentik pemikiran pelajar, dapat activate, dapat buat cognitive engagement ataupun tak dengan pelajar. So jadi aktiviti yang kita boleh pakai, contohnya kita minta pelajar buat 1 minute paper. 1 minute paper ni tulis dia punya apa yang dia belajar pada hari itu. Tulis balik. Jadi benda-benda macam ni, kalau dalam kelas kita boleh pakai tulis atas kertas lah. Tapi kalau tak ada dalam kelas, kita boleh pakai tools yang lain. Contohnya, macam in my case, saya guna Padlet. Okay? Padlet ni nak tahu macam mana nak guna Padlet, petang ni dengan Mr. Chua Kiman. Saya tak nak cerita hari ni. Saya tak cerita sekarang kan.
Mr. Chua Kiman akan cerita macam mana nak gunakan Padlet secara berkesan. Okay, kita boleh buat aktiviti ataupun satu lagi kita panggil one question only. Contohnya, kita minta pelajar towards the end, ask me a question. Tapi apa yang dia boleh buat, instead of dia fikirkan tentang soalan, instead of kita tanya soalan ni, kamu faham ke tak, kita bagi task kepada pelajar, okay, in the next 1 minute, ataupun in the next 30 second, I would like you to think only one question that you still feel confused about my lecture. Bagi kat dia task macam tu. Selepas tu apa yang kita buat? Jangan minta dia submit terus kat kita. Kita minta dia, okay, now I would like you to talk to your team members. Okay, whether kita nak tahu sebenarnya mereka sebenarnya ada berhadapan dengan soalan yang masalah confusion yang sama ataupun tak. Kadang-kadang apa yang berlaku, kita boleh cakap kat dia juga, okay, I want you to think about one question. Now, when you enter the team members, masing-masing akan kongsi soalan mereka. Dan mereka, saya cakap kat dia orang, dalam satu team tu cuma keluarkan satu soalan je. Which means that they have to take turn to each and everyone explain soalan-soalan yang dia orang confused tu, bagi jawapan masing-masing dan dia orang akan pilih satu soalan saja. Satu soalan itulah yang dia orang akan letak dekat, contohnya bila saya pakai Mentimeter, saya akan suruh letak dekat Mentimeter. Soalan tu, ask one question only. Okay, so and then lepas tu, ataupun satu benda yang kita boleh buat ialah reflection of the day lah. Contohnya apa dia lalui pada hari tu, apa perasaan dia, feeling dia, so on. So that is considered a closure activities. Okay, so dalam lecture yang kita buat, kelas-kelas kita buat, kalau kita tak dapat nak buat kepada highly engaged, project based, problem based, team based whatsoever, kadang menggunakan pembelajaran aktif dapat meningkatkan cognitive engagement student kita. Dengan syarat kita buat advanced organizing, kita buat intermittent discussion dan kita ada closure kita. Okay, alright. A little bit sharing about technology. Saya tak nak share about Padlet. Saya sebenarnya kalau dalam in my lecture saya tak gunakan banyak tools. Dalam aktiviti saya gunakan slide, saya buat Canva. That's number one. Kalau saya buat kelas, saya gunakan Zoom. Memang saya subscribe pada Zoom. Itu yang nombor 2. Lepas tu saya memang subscribe pada Mentimeter, nombor 3. Dan saya subscribe pada Padlet. 4 je. Saya tak pakai benda lain. Saya cuba maximiskan penggunaan tool-tool saya kepada apps-apps tertentu saja. Saya ni macam malas sikit jugalah nak explore banyak-banyak sangat tool. Saya tahu ada kewujudan tool-tool yang lain. Tapi bila saya tengok, okay, just for my student, I think this one is sufficient. Okay. So macam mana contohnya saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan mengenali sedikit lah Mentimeter, sebab Padlet nanti Mr. Chua Kiman akan bawa ni kan, akan bagi perkongsian. Tapi saya nak cerita sikit tentang Mentimeter ni. Saya subscribe tiap-tiap bulan yang $7 tu kan, education punya price. $7 kali dengan 12, $84, lebih kurang RM320 tentulah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam mahal, sebenarnya boleh je subscribe dengan kawan-kawan sebab memang dia unlimited. Okay, kalau kita tengok, kalau kita subscribe ni mula-mula, saya boleh buat slide yang unlimited. Memang banyak lah. Kalau ikutkan kat sini, saya punya sharing tu, buatlah apa-apa pun. Saya buat webinar dengan orang ke, saya buat kelas saya ke, tu memang penuh lah saya punya ni lah. Daripada saya menggunakan Mentimeter ni tak salah saya sejak daripada tahun 2018 tak salah saya. Betul. Saya start daripada 2018. Januari 4 2018 saya start pakai Mentimeter dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih lagi stick dengan penggunaan Mentimeter. Okey. Jadi macam mana kita nak create Mentimeter ni sebenarnya, dia once kita dah sign up, kita boleh just create new presentation. Okay, dan kita katalah presentation untuk just untuk kelas kita dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil basic, dia ada limit. Dia tak salah saya 3 slide ke atau 5 slide saja. Slide tu maksudnya kat sini lah slide. Okay. So apa yang boleh buat daripada Mentimeter ni, kita boleh pilih macam-macam kat sini. Sama ada kita nak buat contoh soalan pertama, kita nak bagi dalam bentuk multiple choice ke, kita nak bagi macam word cloud macam Puan Harlinda tadi kan, dia bagi word cloud. Saya bagi open ended supaya that everybody boleh bagi pandangan. Yang soalan yang pertama memulakan saya buat statement scale. So saya ada scale statement dekat sini. Okay. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk ranking. Jadi kita bagi list item, kita minta student ranking kan. Kita boleh minta student ranking kan. And then kita boleh buat question and answer. Maksudnya kita boleh bagi soalan, kita minta audience ataupun student tanya soalan pada kita. Ini yang kaedah yang saya pakai lah. Selalu saya pakai untuk closure, saya akan bagi macam ni.
So student akan respon pada kita. Kenapa saya guna Mentimeter? Sebab sebenarnya kalau betul-betul kita study, kenapa student tak respon dekat chat kita, student unmute mikrofon kita, sebab mereka dah terbiasa untuk takut buat salah. Daripada dulu, daripada kita belajar daripada kecil-kecil, takut nak tanya soalan. Okay? Jadi mereka rasa tak selamat sebenarnya. They feel really not safe. They feel not safe actually when they start to say something out. Dia akan rasa takut. Dia dah terbiasa dengan takut judgement, being judged. Jadi bila kita gunakan platform yang macam Mentimeter ni, dia ialah satu platform yang membenarkan pelajar-pelajar ni untuk rasa selamat untuk to do mistake. And actually apa-apa komen yang contohnya kalau macam tadi kan, saya tak tahu pun siapa komen apa, betul tak? Saya tak tahu pun apa yang tuan-tuan komen kat sini dengan saya. Okay, jadi bila memang dan daripada reflection daripada student saya sendiri, saya memang dia kata I like to interact and everything but I want to stay anonymous. Itu yang student saya reflect bagi dia reflection dia orang. Okay, sebab yang penting sekarang ni kita bila kita buat activity formative assessment ni, tidaklah sangat kepada kita nak tahu individually pelajar mana sebenarnya yang lemah dan sebagainya. Yang tu kita boleh monitor lebih detail bila kita assess kerja dia orang yang dihantar secara individu. Tapi bila kita buat di dalam kelas, aktiviti yang bersifat engagement, cognitive engagement, kita nak tahu as a whole, in general, adakah pelajar-pelajar kita terima ataupun tak ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. So that is the reason why kita buat this kind of engagement. And student will feel, memang based on the feedback yang saya dapat, memang student really enjoyed using Mentimeter ni. Okay? Sebab Mentimeter ni bila kita activate kan, contohnya macam tadi, okay, kalau saya nak bawa balik kepada saya punya slide yang saya buat awal dengan tuan-tuan perempuan, bila saya bawa ke sini, okay, what I have to do just to make sure bila nak student respond, okay, saya just klik hujung sini, present. Okay, so bila saya klik present, dia akan dalam mode presentation dan kat sinilah yang student boleh respond. Kod ni dia akan auto generate tapi jangan prepare terlalu awal sebab kod ni dia selalunya dalam masa 2 hari, lepas tu dia akan expire kod tu. Okay. So apa yang saya buat selalunya bila saya buat slide, saya akan fikirkan juga soalan apa yang saya nak tanya. Sebabkan itulah kalau perasan nampak ada soalan-soalan yang tanya. Lepas tu bila saya dah generate dekat Mentimeter, saya akan copy kod, saya akan letak kat sini lah just sebagai panduan untuk bila saya bagi slide kat sini, okay, saya ada soalan yang saya nak tanya kat sini. Okay, so that is actually the use of Mentimeter. Dan saya memang sangat menggalakkan lah penggunaan Mentimeter sebab dalam Mentimeter ni pun sendiri kita boleh buat macam quiz tau. Kalau contohnya saya add slide kejap lagi, kita boleh buat macam contohnya quiz competition. Dia macam Kahoot, ala-ala Kahoot tadi. Okay, jadi student boleh participate, dia ada avatar masing-masing dan dia orang participate dan dia orang akan jawab lah macam style Kahoot. Okay, dan banyaklah lagi yang benda-benda lain yang kita boleh explore. Memang penggunaan Mentimeter ni tak luak lah. Misalnya dia memang kadang-kadang kalau saya tengok dia macam mewakili certain apps. Kalau kita kumpul-kumpulkan apps yang lain tu, inilah kita tak perlu apps ni, kita just depends kepada Mentimeter sahaja, then that's already sufficient. Okay. Okay, 11:06. Last things that I would like to share with you. Kalau kita ingat tadi, antara perkara yang menyebabkan student disengagement ialah emotional attachment. Jadi antara perkara-perkara yang kita kena sentiasa ada dalam diri kita, walaupun di sebalik pedagogi dan teknik yang kita guna dalam kelas, ada 3 perkara yang saya rasa penting sebagai pendidik perlu ada. Yang pertama sekali adalah empathy. Kita kena faham macam senarionya kadang-kadang student ada masalah data, student ada masalah internet. Kenapa student tak open camera contohnya? On top of other reason, ada setengah student memang tak dapat nak open camera sebab data dia tak mencukupi. Okay, sebab bila kita buat engagement session macam ni, kadang-kadang data boleh consume up to 1 gig per day ataupun more than that. Jadi kita tak boleh nak compare contohnya pelajar spend masa untuk buat benda lain berbanding dengan kelas kita, dia tak nak buka kamera dan sebagainya sebab akan consume data dia. Okay, tapi on top of that,
kita kena ada empathy lah. Maksudnya kita kena fikirkan juga dari segi kemampuan pelajar. Bila kita ada empathy dalam diri kita, kita akan design learning activities kita supaya dia dapat lebih tailor-made kepada kehendak student, kepada kemampuan student untuk belajar apa yang kita cuba nak ajar. Itu ialah kemahiran empathy yang kita perlu ada. Yang kedua ialah kita kena beli jiwa lah. Okay, macam kita tahu sebenarnya students akan facing many problem. We also face many problem. Tapi kita digajikan, diberi tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa kita. So kita kena fikirkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk kita beli jiwa dia. Antaranya memang kita kena banyakkan engagement supaya dia dapat actively involved dengan kita. Antaranya kita kena fikirkan macam mana kita nak dapatkan heighten up dia punya motivasi. Sama ada motivasi intrinsik ataupun extrinsic motivation dia. Yang tu kita kena fikirkan juga. Dan yang terakhir ialah kita sendiri, kita kena uruskan emosi kita. Okay? Kita jangan buat, kita jangan, orang kata apa? Kita janganlah, bila kita tak uruskan emosi kita, kita akan menyebabkan diri kita ni sebenarnya yang tak terkawal. Itu yang menyebabkan sometimes kita tak boleh nak handle teaching and learning activities kita very well. So kalau kita emosi kita tak stabil, itulah yang menyebabkan juga student kita tak akan dapat pengalaman pembelajaran yang bermakna. Okay, so it's very important that we ourselves as an educator to have all of these traits lah yang kita kena cuba supaya kita dapat jadikan diri kita pendidik yang terbaik lah, insyaAllah, sama ada whether in our class ataupun physical class ataupun online class, insyaAllah. Okay, alright. Antara satu aktiviti yang saya pernah saya cakap tadi kan bila saya buat closure ialah aktiviti refleksi dalam kelas. Refleksi ni ialah contohnya bila kita buat apa yang kita lalui pada minggu tu, apa yang lalui pada hari tu. So antara template yang saya pakai, yang saya kongsikan dengan pelajar saya ialah saya panggil Gibbs Reflective Cycle. Yang ni is a bit complete punya cycle lah. Jadi kita boleh tanya student apa yang berlaku pada mereka, apa perasaan mereka, apa evaluation mereka, what was good and bad, what sense they can make of the situation, apa conclusion mereka, apa action plan mereka kalau benda ni berlaku lagi. Okay, jadi kalau contohnya saya tunjuk contoh kat sini, memang student-student saya memang dia orang akan buat lah. Contohnya macam buat reflection mereka, bercerita tentang apa yang mereka lalui. Jadi kita kat sini dia akan jadi macam feedback kepada kita juga sebenarnya. Contohnya antara benda kat sini dia kata started learning head transfer with Dr. Tazli for 1 month. Ini description dia. Feeling dia, I learned a new way of studying as I'm more to a self-learner than a group study person. In the start it was hard to adapt but eventually I started to accept it. The good side of it, the notes are not too long and easily understandable. The bad side dia kata dia nak example lagi sebab dia ni memang saya realise 70% daripada student saya ni they are still within exam oriented punya mode tau. Yang saya kena ubah lah. Itu yang saya kata saya tak adalah saya menerima 100% based on reflection dia orang dan saya akan adapt to it. Tapi saya tahu ada benda yang saya kena fix, contohnya dari segi how they are always exam oriented kind of people. Yang sentiasa macam terfikir saya nak lagi, saya nak lagi, saya sumbat saya lagi. Itu benda-benda yang saya fikir saya kena buat sesuatu lagi. Kebetulan saya pun baru 1 bulan mengajar pelajar-pelajar ni. So I have more time to do more lah. Okay. Need more examples qualification. Jadi saya tak bagi example. Jadi apa dia orang boleh buat? Dia kena refer textbook, browse the web and consult the lecturer for help and ask friend. Itu antara reflection yang mereka buat lah. Tak semestinya dia orang kena buat dalam bentuk pie chart dan sebagainya. Sebenarnya saya expect dia orang more towards like karangan. Tapi antara reflection yang diorang bagi juga, contohnya kalau dekat sini notes using Canva and classes on Zoom, that was something new, so it got me look forward for Dr. T's class. Maksudnya dia orang first time dia guna Canva dengan Zoom. I felt excited but honestly I thought I'm gonna slip off throughout all my classes since it was too early. Lepas tu dia kata the first class was kinda hard to pay attention as we did not have early morning classes this semester. However, the way Dr. T conduct the class, menti.com, buat breakout, timing, motivation, beautiful notes, made me start to prepare myself before the class start. I realize I am paying attention in the class and I can understand most of the example, but I still want to test my understanding.
Thus, I would like to request Dr. T for tutorials. I could have took my own effort by searching for past year question or try out the question from the textbook, and I would try to allocate time to find question to do, or I can do Dr. T's tutorial that going to give and understand better. Jadi itu antara reflection yang dia dapat, dan bila saya baca reflection pada student ni, okay, saya tahu apa benda yang saya perlu fixkan lagi, apa benda yang saya perlu buat lagi, and so that I can make them become better lah. Itu antara aktiviti refleksi saya. Okay, saya nak buka soalan, tapi saya nak buka soalan mungkin dekat sini, dekat menti.com ni. Jadi boleh guna menti.com ni, 95180647, tapi moderator kalau ada soalan yang dah telah ditanya kat sana boleh juga tanya saya. Tapi if let's say you have any question, tanyalah saya kat sini. Dan saya tak tahu pun siapa yang tanya soalan ni, because it is very anonymous. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Boleh Sebelum saya paskan sesi ni kepada Don lah, dalam 11.30 sekejap lagi, saya ada lebih kurang dalam 17 minit untuk saya jawab soalan. Alright, Doktor. Ada soalan ni, boleh saya bacakan? Boleh. Okay, saya baru terfikir nak buat refleksi dengan pelajar bila habis SEM ni, sebab nak apply semester depan. Boleh Doktor kongsikan soalan yang Doktor tanya kepada pelajar refleksi 1 bulan tu? Soalan yang saya guna ialah, kalau boleh Google, dia panggil Gibbs Reflective Cycle. Saya memang gunakan template tu kepada student. Jadi saya, kalau kita Google pergi kat Google, kat image, type Gibbs, Gibbs Reflective Cycle as apa yang saya share kat sini. Okay, Gibbs Reflective Cycle ni. Kalau cari dekat Google memang akan jumpa ni soalan ni. Kalau cari kat Google. Dan saya memang set kepada soalan macam ni lah. Dan sebenarnya kadang-kadang tak perlu tunggu sampai hujung akhir semester. Bagi je sekarang, and mungkin boleh bagi sekali lagi. Jadi you can make a comparison study between the reflection made by the students. Dok, kalau pakai Canva boleh conteng-conteng tak masa kelas? Boleh. Jadi Don cerita macam mana nak suruh conteng-conteng macam mana. Okay. Bila saya pakai Canva, dan saya pakai Zoom, saya actually pakai annotation dekat Zoom tu. So memang boleh conteng on top of that lah. Jadi tak adalah kotor sangat. Lepas tu boleh clearkan drawings kan. So that's how I do. Ada soalan lain ke? Satu lagi Doktor. Soalannya dia tanya, bayaran yang Dr. T cakap unlimited tu untuk setahun atau seumur hidup? Bayaran untuk menti tu bayaran menti tu setahun. RM320 tu untuk setahun. Jadi saya cadang, kalau ada cikgu ke, pensyarah ke, kongsi je. Pada saya kongsi 5 orang. Sebab dia memang boleh buka multiple punya ni kan. Kalau kongsi 5 orang, seorang baru RM80 setahun. Saya rasa berbaloi lah sebenarnya. Ataupun contohnya convince lah pusat-pusat pengajian teaching and learning masing-masing subscribe, ataupun kalau dekat sekolah minta PIBG sponsor ke, sebab dan semua cikgu boleh pakai. Saya rasa benda ni bagus lah, berbaloi lah untuk ni. Satu lagi yang berbaloi untuk subscribe, Padlet lah. Nanti Mr. Chuakiman share petang ni. Alright, ada satu lagi soalan Adam. Dia kata, macam mana Doktor kontrol emosi bila pelajar tak buat tugasan yang kita bagi? Silakan. Saya selalu cakap macam ni. Saya akan selalu bagi tahu pada student, sebenarnya saya tak rugi apa-apa sebenarnya bila you tak buat. You buat tak buat, it is up to you. It's not me. Tugas saya memang saya mendidik betul-betul dengan ni. If you're not doing it, it's really shows your attitude. Dan bila saya deal dengan pelajar universiti kan, it's this kind of people that will be hired in the future. Saya selalu highlight psikologi saya macam itulah. Tapi saya jarang cakap spesifik kepada individu student yang tak hantar tu. Saya akan cakap in general dalam kelas. Supaya mereka pun rasa memang akan kot mana pun nak kena buat jugalah. Mungkin that kind of psychology punya ni kita boleh ni lah. Okay. Ini ada soalan dia, Doktor, bagaimana cara supaya Mentimeter tarikh limited? Kita kena subscribe lah. Kita bayar pricing, education pricing tadilah.
Okay, yang 699 tak salah saya, 699 per month, tapi kita kena bayar setahun. Setahun roughly dalam 300 lebih, 320 ringgit macam tu. Saya bekerja sendiri freelance, maknanya saya perlu subscribe lah yang betul. Saya contohnya macam saya rasa macam Don sini nanti dia can share, dia memang dia subscribe kepada Canva Pro. Dia langsung lah tak ada email education ni, kita at least ada email edu, boleh pakai Canva for education kan, tapi some people they need to actually spend some amount of money for that lah, which have to. Dia susah sikit lah nak dapat tools yang for education dan sebagainya. Doktor yang reflection tu pelajar guna apa jadi Padlet nampak keren. Saya rasa dia orang guna Canva. Saya dah ajar sebab saya selalu apa yang bila saya share slide saya akan share juga template slide tu supaya mereka boleh edit sendiri dia orang nak. Sebab kadang-kadang student ada setengah student dia nak print out. Bila dia nak print out dia dia nak tukar background colour supaya dia dapat savekan printer kan. Lepas tu mula-mula dia request lah saya tukar colour. Saya cakap kat dia, tak apalah, you ambil link ni, pandai-pandai lah you tukar sendiri template dia macam mana, you nak colour dia macam mana, dan you nak print out kan. So saya rasa at the same time dia discover lah kot about Canva tu, dan dia orang gunakan untuk share reflection mereka. Lama mana kelas doktor online on synchronous mode per session? Paling lama saya pernah buat dekat-dekat 2 jam, itu je. Tapi kalau saya buat webinar macam ni, kadang-kadang paling lama saya pernah buat sampai 4 jam saya pernah buat kalau sharing session yang macam ni lah. Tapi most of the time dengan student saya tahu motivasi orang yang attend webinar untuk belajar dengan motivasi student universiti lain sikit kan, tambah-tambah motivasi student sekolah. So memang kita limit lah, tak adalah lama sangat in term of kita buat synchronous mode tersebut. Yeah? Which features in the Mentimeter do you think most effective for large group student engagement? Okay. Saya rasa macam tadi features quiz is very good sebab memang student akan rasa interested walaupun dia memang tahu feature quiz ni bukanlah kita bagi markah kat dia orang pun bila dia jawab pakai ni, tapi kadang-kadang saya bagi galakan. Contohnya kalau dia orang jawab soalan yang terbaik tu kita bagilah some award. Kita boleh bagi macam contohnya kita bagi Spotify punya ni ke, kita bagi top up ke dan sebagainya kan. That is also something that can encourage them lah to get involved. Antara benda lain yang kita boleh pakai juga, contohnya macam we can use word cloud. Word cloud tu pun menarik sebab saya selalu pakai word cloud ni untuk recap ataupun untuk closure. Okay, kalau untuk advanced organizing ataupun closure, sometimes saya guna word cloud. Entahlah, saya rasa semua benda feature yang tu saya suka lah. Saya memang pakai, saya cuba pelbagaikan juga. Walaupun saya banyak menggunakan open-ended, tapi saya juga membanyakkan juga kaedah-kaedah lain lah untuk saya, feature-feature lain untuk saya pelbagaikan. Kalau isu kursus yang melibatkan praktikal hands-on di lapangan, apa cadangan doktor? Perlu sediakan makmal tour di makmal lab ke? Okey. Benda tu boleh dibuat tapi sebenarnya dia tak dapat gantikan. Contohnya kalau learning outcome dia memang ialah dia kena hands-on, there is no way online learning can substitute that. Memang setakat nak bagi virtual tour, duduk kat makmal lab ke, okay fine. Tapi that cannot be substituted with simply just putting it online. Ada benda yang kalau memang student kena hands-on, memang kena hands-on lah. Unfortunately, online learning tak dapat nak cope that kind of approach. Okay. So kita dah ada 8 soalan kat sini. Ada lagi soalan ke? Doktor, seterusnya, tools apa yang doktor gunakan macam sekarang ni mungkin doktor punya kamera punya apa clear tau, dan muka lecturer jelas, mungkin dia tu mempengaruhi juga mood pelajar kan. Mungkin boleh share dengan kita semua ni tools apa yang doktor gunakan kan, sebabnya kadang-kadang kalau dah tengok muka lecturer, muka cikgu pun macam kelabu je, mood pun terganggu juga tu. Cuba boleh share sikit. Saya tak boleh share sebab benda ni saya memang investment lah, memang investment yang banyak juga. Sebenarnya kalau kat sini saya pakai contohnya Rodecaster. Rodecaster ni memang podcast punya tools lah. Kalau tengok mikrofon dia pun memang mikrofon podcast punya mikrofon yang saya guna untuk selalu kadang-kadang nak buat konten lah. Sebab minat kan, jadi adalah investment. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kalau dapatkan mikrofon yang contohnya mikrofon yang
up sikit lah daripada yang laptop sediakan. Dapat sediakan macam kamera pun, kalau rasa kamera tu dah kelabu, bolehlah invest sikit-sikit lah, jangan start sekali banyak kan, boleh buat sikit-sikit, then it will get better lah. Tapi kalau suara yang clear ni memang saya end up saya guna podcast lah. Kamera sekarang ni kamera based on saya punya iMac, so memang dapatlah clear sikit kat situ. Tapi don't worry lah, sepatutnya kita kalau kita guna benda-benda lain tu, kalau kita pasang sikit-sikit insyaAllah we'll get better for that lah. Saya lagi 2 soalan kat sini. Untuk Padlet biasanya doktor guna apa ya selain reflection? Okay, kadang-kadang saya bagi asynchronous work yang saya minta dia orang discuss as a team. Jadi dia orang pun boleh share apa dia orang punya group punya activities, group output dia orang akan letak kat situ. Saya rasa nanti kejap lagi Mr. Kiman akan share lah lagi banyak apa kegunaan Padlet lah. Okay. Doktor, biasanya berapa saat doktor dapat soalan atau jawapan dari pelajar setiap aktiviti interaktif seperti ini? Okey. Sebab bila saya buat macam ni, saya tahu dia punya beza. Adult learner macam ni, dia memang very interaktif, dia nak tanya soalan, kan? Tapi kalau sebab kita ada goal, tapi kepada student saya kena scaffold dia orang. Scaffold dia orang as if like macam okay, dia orang kena duduk dalam group dulu, buat breakout, dia orang kena come out dengan soalan tu. Jadi kalau saya pecah ber 10 group, InsyaAllah lah saya akan dapat 10 soalan lah daripada tu. Jadi saya tak expect lebih-lebih. Tapi memang ada, sebab memang kita memenuhi lah objektif apa yang kita nak buat tu. Okay. Mengajar face to face tak ada masalah, tapi tak boleh nak buat video ada muka sendiri. Jauh manakah kesesuaian share bahan mengajar dengan audio sahaja tanpa muka pengajar? Susah nak cakap. Saya pun sendiri kadang-kadang bukanlah kita memang kalau bila kita share slide kita memanglah saya pun being convinced. Saya rasa student sometimes dia nak tengok slide, tapi at the same time dia nak tengok kita juga. Sebab sometimes macam saya banyak juga bagi example, contoh-contoh yang berkaitan dengan dia orang kena tengok saya. Okay, jadi from time to time saya cakap okay, sekarang tengok saya nak tunjuk something. Okay, saya nak buat some kind of activity, saya nak buka, okay tunjuk. Contoh saya ajar thermodynamic. Okay, saya tunjuk kata kalau ini open system, kalau macam ni closed system, benda ni tak bergerak, tak ada heat transfer, contohnya saya cakap. Jadi benda-benda macam tu dia membantu student bila kita buka kamera. Jadi student tahu dia, maksudnya dia tak perlu, dia bukan setakat nak tengok kepada slide, tapi dia nak tengok juga kita dengan reaksi kita, dengan cara kita. So that will be very much important lah sebenarnya. Janganlah takut, sebagai pendidik kita sendiri jangan takut untuk share muka kita kan. Ni jangan takut untuk share. Okay. Setup home studio doktor untuk kelas atasan, boleh beri cadangan? Okay, untuk kelas atas talian. Home studio, nanti saya rasa bagi Don jawab yang itulah, sebab dia yang bagi idea kat saya macam mana dia nak set up home studio ni. Nanti tak apa, saya reserve untuk jawapan kepada dia lah. Okay, dengar tak Don nanti tolong jawab soalan ni, macam mana nak set up home studio dan sebagainya. Alright, last activity, saya tak ada kesalahan kot. Saya minta the last one, minta kongsi refleksi anda untuk perkongsian kali ni. Untuk part saya lah. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, spend the next 4 minutes yang berharga ni, kongsilah apa reflection, apa benda yang tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada sesi ni, apa yang rasa macam I need to do more on this, ataupun I feel that ini sebenarnya sesi ni rasanya tak membantu saya pun, sesi ni apa-apalah feedback yang ni, apa yang perasaan you, boleh kongsikan kat sini. Okay, 9518-0647. Please use menti.com to share your thoughts and your experience. And kejap lagi 11.30 saya akan paskan kepada Don. Doktor, kita ada satu lagi soalan, boleh jawab? Oh boleh. Saya satu soalan je lah, boleh lah. Okay, dia kata berapa kali doktor buat self-reflection dalam satu semester? Okay, saya minta student saya buat reflection usually dalam, ada masa kalau saya pernah rajin lah, saya minta juga student buat once a week. Tapi kalau saya macam kadang-kadang like 3 atau 4 kali satu semester pun berbaloi. Kadang-kadang bila saya buat test kat student pun saya minta student buat reflection. Sebab saya nak tahu sejauh mana actually preparation diorang dengan test, preparation diorang ataupun apa expectation diorang, whether expectation versus reality tu sama ke tak.
So these are the things yang dapat berikan info pada saya lah. So saya tak paksa dia orang buat banyak kali lah. Maksudnya kalau buat banyak kali pun, kalau nak buat untuk selepas kelas, saya akan gunakan platform macam ni. Saya tak guna Padlet lah. Contohnya macam untuk right after class, saya akan gunakan Mentimeter. Sebab Mentimeter ni limited sikit karakter dia. Dia boleh tulis on the spot. Tapi kalau for Padlet ni, selalunya saya akan minta dia orang fikirkan lebih masa sikit lah. Saya akan bagi dalam masa within few days for them to jot down dia orang punya reflection. Okay. So itu sajalah yang saya nak kongsi. Boleh mungkin dalam masa 2-3 minit ni tuan-tuan dan puan-puan share dulu reflection, apa yang tuan-tuan dapat daripada sesi ni, apa benda baru, especially new things yang kita belajar. So you can share with you. Menti.com ni memang Mentimeter ni memang ni lah, memang agak powerful lah pada saya. Sebab dia memang membantu lah, especially memang student sebenarnya memang dia nak remain anonymous. Jadi memang dia helpful kepada student so that we can still engage with them. Engagement still ada, tapi at the same time dia orang pun taklah rasa macam terlalu rasa oppressive tau. Dia sebab kita kena faham personality some student, dia akan remain I don't want to be known kan, contohnya kan. So InsyaAllah lah benda ni kita boleh buat, it can be achieved. Alright, boleh jadi checklist saya mak balik apa yang saya dah buat dan belum buat dalam PAP session saya sebelum ni. Okay, based on your sharing, online learning and learning engagement is doable, can be achieved. Thank you Dr. T. I gain a lot of new knowledge from you today. Thanks Dr. Menarik, ada idea untuk kelas semester akan datang. Kongsikan slide. Saya tak pakai, ni bukan PowerPoint saya pakai Canva. Nanti insyaAllah saya boleh kongsikan. Kongsi yang berharga, Mentimeter sangat bagus kepada kita sebab kita rasa agak sekresi untuk beritahu pendapat di jawapan kita. Thank you so much Dr. for sharing. Best sangat Dr. Excited 5 asterisk je. Tak sabar nak try pendapat hari ni. Doakan saya pengajar yang baik. Nick, thank you. Murid belum familiar dengan app, contoh Menti, jangan buat masa habis konten tak habis. Okay. Kena extend course yang singkat sangat. Okay. Terima kasih Doktor, perkongsian menarik cara guna Mentimeter. Okay. InsyaAllah benda-benda macam ni kita kena biasakan lah. Saya faham setengah concern macam kalau saya buat engagement bila masa konten nak habis. Kita kena faham bahawa sebenarnya the most important things ialah student kita belajar. Okay, learning tu penting. So learning ni tak semestinya kita disseminate the knowledge tu doesn't mean it's the student learning. Kita selalu ingat bahawa bila kita transferkan knowledge pada student dengan cara lecture, dia absorb, itulah learning. Sebenarnya tak. Sometimes kita kena activatekan the student tu so that they learn. Okay. And ingatlah kata-kata saya ni, instead of we covering the syllabus, why not we let the students uncover the syllabus. Itu antara benda yang mungkin tuan-tuan boleh fikirkan sebagai what we can do to ensure that the students really improve dapat uncover dia punya syllabus tadi ni. Okay. Alright. I think that's all. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kenal saya lebih lanjut, saya ada dekat sini merata-rata bersepah-sepah. Okay, boleh actually follow saya dekat Facebook, Facebook Tazli Azizan. Saya banyak buat perkongsian santai-santai dekat Facebook berkenaan dengan pedagogi, berkenaan dengan learning, teaching and learning dan sebagainya. Kalau follow saya dekat IG, saya ada banyak carousel, banyak poster-poster saya berkaitan dengan teaching and learning tips. So memang ada banyak, adalah few dalam more than 11-12 dekat situ posters yang saya dah buat. Saya menulis dekat blog, yang ni pun agak terberhenti tapi ada banyak tulisan saya in the past. Kalau pergi dekat www.tbitocean.com, dekat situ blog saya. Ni actually pengenalan tentang saya lah, maksudnya if you want to get to know me about me, drtazli.com. Ni email official saya, tazli@unimat.edu.my. If let's say you have any question to ask, saya ada di LinkedIn dan juga saya ada some content video dekat Dr. T.
Boleh cari lebih sikit lah sebab kalau Google search tu tak jumpa, tapi boleh cari Tazli, type Tazli mungkin jumpalah kot insyaAllah. Okay. Itu saja kot. Saya akan lepaskan sekarang ni dekat Don. So Don, the floor is yours. Saya offkan kejap Baik, terima kasih kepada Dr. Tazli perkongsian yang sangat-sangat menarik, dan rasanya kita sendiri pun enjoy kan, apatah lagi kalau pelajar lalui proses ni. Okey.